Assalamualaikum Ustaz. Kita buka majlis dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسير ولا تعسير وتمم بالخير ربي زدني علما amin ya rabbal alamin. Ustaz, kita dah sampai ayat 9. Hari ini Ustaz cakap nak cerita tentang perhalusi perkataan ja'ala dengan khalaqna. Ustaz nak sambung itu. Okey Ustaz, silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah, hadirin dan hadirat yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah pada petang ini kita dapat mengqadhakan, dapat menggantikan kelas yang sepatutnya berlangsung pada hari Selasa yang lalu. Namun ada beberapa perkara yang menyebabkan tidak dapat untuk dilaksanakan. Syukur kepada Allah yang mana Allah beri kita peluang pada petang ini untuk kita menyambung kembali apa yang telah kita bincangkan pada ayat-ayat yang sebelum ini. Okey, seperti yang dimaklumkan oleh Kak Liza sebentar tadi, kita dah sampai kepada ayat yang ayat nombor 9 ya. Okey, nombor 9. Okey. Kalau kita masih ingat, dalam suratul Naba, Allah telah mengemukakan, Allah telah memaparkan ada 9 bukti yang menunjukkan bahawasanya Allah berkuasa untuk menghidupkan orang yang telah mati. Allah berkuasa untuk menjadikan kehidupan semula setelah mati. Okey. Ke-9 bukti itu telah pun kita lalui beberapa bukti. Yang mana kita tahu bukti yang pertama adalah tentang bumi yang telah Allah hamparkan. Itu ayat yang ke-6, selesai. Bukti yang kedua adalah tentang gunung ganang yang Allah jadikan ia sebagai pasak pada ayat yang ke-7, dah selesai. Bukti yang ketiga adalah pada penciptaan. Wa khalaqnakum, dan kami telah jadikan. Allah guna perkataan wa khalaqa. Khalaqna. Allah telah menciptakan bagi kita. Kum tu merujuk kepada manusia, ya, manusia yang berbalah-balah tentang hari, tentang berita yang besar itu, kan Allah tujukan masuk kepada kita bahawa Allah jadikan kita ini adalah bentuk berpasang-pasangan. Okey, Allah guna perkataan khalaqnakum. Okey. Saya ambil sikit masa untuk menerangkan tentang bukti yang ketiga ini. Saya nak bukan panjangkanlah, pendek je. Tapi nak mencari perkaitan mengapa Allah telah menjadikan kita ini berpasangan itu dijadikan sebagai bukti Allah menghidupkan orang mati. Itu kita nak cari dia punya hubung kait dia. Hubung kait yang 9 tadi tu kan. Okey.
kita telah terangkan pada episod yang kedua, siri yang kedua pada kuliah yang lalu, azwaja berpasangan tu maksudnya apa? Ada yang lelaki, ada yang perempuan. Kalau ikut tafsiran Al-Imam At-Tabari, dia bawa contoh ada yang tinggi, ada yang rendah. Dia buat contoh begitu. Okey. Dan kita pernah sebut sebelum ini, sebenarnya bukan pada manusia itu saja yang Allah ceritakan berpasangan. Betul tak? Pada tumbuh-tumbuhan pun ada pasang-pasangan. Bahkan seluruh alam ni pun, apa yang ada di alam ini, semua bentuk pasangan. Cuma sasaran konteks ayat ini Allah merujuk kepada kita semua. Okey. Boleh tak siapa-siapa memberikan jawapan mengapakah Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan itu ada kaitan dengan pembuktian Allah boleh menghidupkan orang mati. Kat mana perkaitan dia? Sebelum kita lanjutkan. Sebab tak ada yang tanya maklumat itu pada siri yang lalu. Saya biarkan dia berlalu, saya nak ulang. Saya nak tanya pada tuan-tuan dan perempuan tentang ayat nombor berapa tu? Ayat nombor 8, bukti yang ketiga. Ya, siapa boleh memberikan pandangan? Hidup lawannya mati. Hidup lawannya mati. Okey, ada perkaitan dekat-dekat dah tu. Kenapa dengan pasangan itu menjadi bukti Allah berkuasa boleh menghidupkan orang mati? Kat mana relevannya? Menghidupkan dan mematikan. Menghidupkan dan mematikan. Menghidupkan dan mematikan, nanti kita akan gunakan maklumat itu pada bukti yang keempat, kelima dan keenam. Tapi cerita tentang Allah ciptakan kita ni berpasang-pasangan, lelaki dan perempuan. Sebenarnya Hidup lawannya mati, faham tak? Hidup lawannya mati. Betul, ada kaitan. Hidup lawannya mati. Ustaz, Allah nak cakap Allah tu Esa pun Ustaz, yang macam itu Ustaz. Allah nak cakap betul. Allah tu Esa. Jadi Allah ciptakan semua berpasang-pasangan. Dan yang Allah, hanya Allah yang kekal. Yang lain tu akan mati. Betul. Kalau ada lelaki, kalau berpasangan ada lelaki dan perempuan. Okey. Kita manusia ni nak berkembang mesti ada pasangan, betul tak? Pasangan. Lelaki dan perempuan. Okey. Sebenarnya Allah nak memberitahu kepada kita, sebenarnya bukan saya yang cakap, bukan daripada pandangan saya, sebab kalau kita baca dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir, beliau mengatakan wa khalaqnakum azwaja tu, dia kata Allah jadikan yakni lelaki dan perempuan masing-masing dapat bersenang-senang antara satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian terjadilah regenerasi. Maksud dia apa? Rupa-rupanya lelaki perlukan perempuan, perempuan perlukan lelaki. Jadi apabila perempuan bersama lelaki sebagai pasangan, maka akan berlaku apa? Maka akan berlakulah perkembangan zuriat, betul tak? Okey. Jadi zuriat manusia ini dia takkan berlaku melainkan kalau lelaki semua. Lelaki semua. Tak ada perempuan. Macam mana nak melahirkan zuriat? Kalau perempuan semua, tak ada lelaki pun tak boleh juga. Maka perlu ada pasangan lelaki dan perempuan. Okey. Apabila adanya lelaki dan perempuan, bermakna manusia itu berkembang juga daripada satu generasi, generasi. Macam kita sendiri ni duduk generasi nombor berapa dah contoh. Kan? Tetapi matinya satu generasi akan hidup satu generasi, betul tak? Sebenarnya Allah nak mengatakan, sebenarnya Allah nak menyampaikan berlakunya perubahan pada kehidupan manusia itu. Maksudnya dia berkembang daripada satu generasi. Sebenarnya Allah nak mengatakan bahawa satu generasi mati, hidup generasi baru. Mati satu generasi, hidup generasi baru. Okey, faham tak tuan maksudnya apa? Okey. Ini menunjukkan perubahan alam kubur. Kita mati. Lepas tu hidup semula.
Betul tak? Umpama satu generasi lahir sampai tertempoh habis generasi pertama. Macam saya dekat Felda, saya duduk Felda, saya generasi kedua. Saya batch kedua. Batch pertama ayah mak lah. Jadi ada generasi pertama ni, orang yang awal-awal duduk Felda ni dia dah tak ada. Contoh. Jadi generasi mana? Generasi yang hidup generasi kedua. Sebenarnya pada penciptaan manusia berpasang-pasangan tu Tuhan nak kata bahawa satu generasi itu mati, hidup satu generasi baru. Jadi ia sangat bertepatan dengan kalau kita dah mati, Allah boleh hidupkan kembali. Seperti mana Allah hidupkan satu generasi, Allah matikan generasi, Allah hidupkan balik generasi yang baru. Ini dapat kita kaitkan pada penjelasan yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Kathir. Okey, kita teruskan bukti yang keempat. Bukti yang keempat iaitu pada ayat ke-9, pada ayat waja'alna naumakum subata, Allah telah menjadikan tidurmu untuk berehat. Ni kita telah sebut pada siri yang lalu. Tidur itu umpama mati. Ni saya tak perlu terangkan, kita dah faham. Okey, subata tu apa pun telah kita terangkan. Okey, kita masuk kepada bukti yang kelima, iaitu pada ayat yang ke-10. Waja'alna al-laila libasa. Ini ayat yang kita akan mulakan baru kan? Ayat baru kita akan mula pada petang ini, iaitu ayat yang berbunyi, ayat yang ke-10. Waja'alna al-laila libasa. Okey, dan kami telah jadikan al-laila malam sebagai pakaian. Betul tak terjemah dia macam tu? Kami telah jadikan malam sebagai pakaian. Betul ya? Contoh punya terjemahan waja'na al-laila libasa ni macam mana? Ustaz. Sebagai pakaian, betul di bagian kurungan yang melindungi. Okey, yang melindungi. Okey, betul. Kenapa Allah menyamakan malam ini umpama pakaian? Kenapa? Kenapa malam Allah kata umpama pakaian? Sebab malam tu gelap. Dia menutup. Malam tu gelap. Dia menutup. Malam menutup siang lah. Okey. Malam dia gelap. Apabila gelap, dia akan sifatnya akan menyelubungi, meliputi manusia umpama pakaian. Okey, benar. Jazakumullahu khairan. Okey. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat yang ke-11. Okey. Dengan ayat yang ke-11, iaitu ayat yang menjadi bukti nombor berapa? Nombor 6, betul tak? Bukti yang ke-6, ayat nombor 11. Ayatnya berbunyi waja'alnan nahara ma'asha, dan kami telah menjadikan an-nahar siang ma'asha. Ma'asha tu adalah apa? Ma'asha kat situ diterjemahkan sebagai diterjemahkan sebagai apa? Kehidupan Ma'asha. Untuk mencari rezeki. Untuk mencari rezeki. Betul. Maksudnya ma'asha ni sebenarnya seolah-olah Tuhan kata ma'asha dia ru'ut dia sebenarnya diambil daripada kalimah ni. Diambil daripada kalimah Asha. Maksudnya bererti hidup. Bererti hidup. Jadi Allah mengatakan kami telah jadikan siang adalah untuk hidup. Jadi macam mana nak hidup? Perlu mencari rezeki. Okey. Jelas ya? Untuk mencari rezeki. Okey. Pada ayat ini, pada ayat ini, kita kena pasangkan dia. Tengok ya. Ayat nombor 8, Allah memberitahu kita ni cipta berpasangan. Kita dah jelas. Rupa-rupanya,
pada menyebut ayat lain pun Allah datang dalam bentuk menyebut pasangan. Okey. Kalau nahar siang, pasangannya apa? Nahar siang, Lain. malam. Malam, Iaitu malam. jawapannya adalah lail. Okey. Kalau ma'asya kehidupan lawannya Kematian. 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 Kematian pada ayat yang kita baca adalah pada apa? Pada tidur Pada sebagai tidur. pada tidur itu sebagai subatan. Okey. Jadi pada ayat ini kita nampak macam sebenarnya Allah dah bawa kita macam mati hidup balik. Betul tak? Malam Allah jadikan kita tak buat apa kerja lah. Itu dipanggil subata. Maknanya umpama kita mati. Okey. Lepas tu Allah kata siang pula kamu nak kena bangkit untuk kamu mencari rezeki untuk kamu hidup. Kan? Jadi sebenarnya kita nampak dekat situ memang tepat Allah mendatangkan bukti pada malam dan siang kerana kita faham lawan kepada malam siang, lawan kepada hidup adalah mati. Jadi secara tak langsung sebenarnya Allah nak memberitahu kepada kita bahawasanya apa yang kita lalui setiap hari ini, datang malam, lepas tu ada siang. Okey. Datang malam dan siang ni dia sebenarnya menunjuk kepada apa? Dia nak menunjukkan kepada okey. Kita faham, nombor satu kita faham, Allah kata siang, malam dan siang ni Allah nak kata pada fungsi malam dan siang dikaitkan dengan mati hidup balik siang. Okey, yang tu jelas, yang tu kita faham. Satu sudut lain, kenapa Allah sebut malam dan siang? Apa sudut lain yang boleh dikaitkan dengan membuktikan bahawa Allah itu berkuasa untuk menghidupkan orang mati? Sudut lainnya apa? Kudrat Allah untuk pengedaran bulan dan bintang. Okey, jazakillah khairah. Dia ada kaitan tentang Allah ni, dia boleh, maksudnya tak ada siapa yang boleh lari, tak ada siapa boleh settingkan. Dia nak jadi ada orang dia nak malam je, tak boleh. Dia tak kena datang siang. Ada orang dia nak siang saja, tak boleh. Dia kata menunjukkan bahawasanya manusia dia tak boleh buat apa-apa, dia terpaksa melalui malam, terpaksa melalui siang. Jadi sebenarnya Tuhan nak kata bahawa kamu sendiri hidup telah melalui tempoh masa yang kamu tak boleh kawal dia. Betul tak? Kamu tak boleh kawal. Lepas malam, datang siang. Begitulah aturan dia. Justru itu, kenapa kamu tak boleh menerima bahawasanya kalau kamu mati, kamu boleh dihidupkan kembali oleh Allah. Maksudnya, kamu tak boleh kawal untuk kamu kata, saya nak mati je, saya tak nak hidup. Sebenarnya tak boleh. Sebab kalau malam masa dekat dunia pun kita tak boleh nak elak daripada malam, maknanya tak boleh elak pada mati, maka kenapa juga kamu tak katakan, kamu juga tak boleh elakkan diri kamu daripada kamu dihidupkan? Kan tak maksudnya tuan-tuan puan? Dia begini, dia macam contoh macam dalam surah sejadah. Kan kalau kita baca dalam surah sejadah tu, ada ayat yang mereka kata apa? Yang mereka kata ayat yang tulang belulang tu kan? Yang hancur tu. Lepas tu Allah kata apa? Allah kata pasal mati. Dia begini. Siapa yang meragui Allah berkuasa menghidupkan orang mati, Allah bagi satu cabaran, cuba elak daripada mati. Maksudnya macam ni. Maksudnya, ada tak orang boleh elak pada mati? Tak ada orang yang boleh kata dia boleh elak pada mati. Betul tak? Okey. Kalau kamu berkata tak boleh elak daripada mati, mengapa kamu tak
mengatakan juga kamu tak boleh elak daripada Allah hidupkan kembali. Umpama kamu tak boleh elak daripada datangnya malam, begitu juga kamu tak boleh elak daripada datangnya siang. Okey, jelas tuan-puan? Rahimani wa rahimakumullah. Okey. Sudut yang ketiga, pada pertukaran malam siang tadi tu, macam puan sebut tadi tu betul, sebenarnya itulah situasi yang berbeza. Situasi berbeza. Sebenarnya dia nak tekankan dari sudut perbezaan situasi. Kalau Allah dia boleh ubah daripada satu situasi kepada satu situasi, samalah macam sudut yang kedua tadi itulah. Okey, jelas tuan-puan untuk yang perbincangan bukti yang keempat, yang kelima dan bukti yang keenam. Okey, ada beberapa soalan. Nampak tak perkaitan? Maksudnya, nampak tak bagaimana Allah menjadikan keenam bukti itu untuk membangkang, untuk mengingkari siapa-siapa yang tak meyakini Allah boleh menghidupkan orang yang telah mati dan menciptakan kebangkitan semula. Okey, bukti habis bukti 6 tu, tinggal lagi 3 lagi bukti. Okey, setakat ni boleh ikuti saya cakap terlalu laju ke atau bagaimana? Saudara perempuan. Boleh? Boleh, Ustaz. Yang lain macam mana? Yang lain macam mana? Boleh tangkap ke? InsyaAllah boleh jelas. Okey, boleh catch up. Okey. Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Okey. Dia begini tau, sebab dalam ilmu tadabbur ni kita kena melihat bukan sudut yang tersurat saja. Kalau sudut tersurat tu kita duduk baca, fahamlah ayat tu kata apa kan, terjemahan dia. Tapi sebenarnya dalam ilmu tadabbur juga kita kena melihat sudut yang tersirat. Sudut tersirat. Nak memahami sudut yang tersirat, kita kena kaitkan dengan konteks perbincangan surah itu. Jadi konteks perbincangan suratul Naba adalah tentang berita yang sangat besar, iaitu kehidupan semula di hari kiamat. Jadi kalau kita faham konteks ayat tu, nanti semua ayat kita baca ni akan pergi ke situ. Jadi senang kita nak mencari maklumat yang tersirat tu. Al-Quran dia memang begitu sifatnya. Dia takkan lari tajuk. Jadi sebab itu kita sebut awal-awal dulu apa tujuan surah. Sebab kalau kita faham tujuan surah, nanti senang perbincangan kita akan pergi kepada tujuan surah itu. Okey, sekarang kita masuk kepada bukti yang ke-7, iaitu pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke berapa? Ayat yang ke 11 ayat yang ke 12. Ayat ke-12. Ayat yang ke-12. Okey, ayat yang ke-12 boleh sesiapa bacakan ayatnya. A'udzubillah. Silakan. Ayatnya. Ya Kak. Mana macam tak? Dah terbuka surat Sajadah tadi. Ada siapa boleh tolong baca sekejap tak? Akak boleh. Kak, silakan Kak. Silakan. Silakan Kak dengan lagu Bayati Kak ya. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Terjemahan ayat. Dan kami telah membina di atas kamu 7 petala langit yang kuat kukuh. Okey. Pada bukti yang ke-7, iaitu merujuk kepada ayat yang ke-12, kita semua memahami bahawasanya Allah mengemukakan sekali lagi bukti berkenaan dengan langit. Ada sebelum pasal langit tak? Oh, belum ada. Ini adalah bukti yang lawan kepada al-ardu. Ingat kan kita baca sebelum ni wal ard dhamihada kan, iaitu pada ayat yang ke
pada ayat yang ke-6. Alam naj'alil arda mihada. Okey, kali ini Allah sebut pula pasangan kepada al-arda adalah as-sama, iaitu langit. Okey, langit ini pun sebenarnya langit ini pun kita dah sebut ke pasal langit sebelum ni? Belum lagi kan? Okey. Dalam ayat yang ke-12 ni Allah mengatakan bukti lain adalah dengan melihat apa? Melihat binaan. Binaan tu maksudnya Tuhan nak kata bahawa ada tujuh di atas kamu tujuh yang kukuh tu maksudnya apa? 7 lapisan langit lah. Jadi Allah mengatakan 7 lapisan langit tu umpama binaan yang kukuh. Teknik ini pendekatan menyebut 7 lapisan langit yang kukuh ni sama seperti mana yang Allah gunakan teknik dalam surah Al-Mulk. Ingat tak dalam suratul Mulk bagaimana Allah nak kata betapa gagahnya Allah, betapa berkuasanya Allah Ta'ala ni, dia telah mencipta 7 langit yang tidak ada sebarang kerosakan, keretakan, lubang-lubang. Sebab siapa kontraktornya? Siapa juruteranya? Siapa yang berbinanya? Jawapannya adalah Allah. Kan? Itu yang surah Al-Mulk tu Allah suruh kita tengok berulang kali tu. Pergi tengok lagi. Lama-lama kalau kau cuba cari dekat mana kekurangan langit tu, kamu tak jumpa. Yang kamu jumpa apa? Mata kamu je yang penat. Kita baca dekat surah Al-Mulk tu. Maka sekali lagi pada suratul Naba, Allah membuktikan bahawasanya kekuasaan Allah ini tiada tara bandingnya. Tak ada kelemahan langsung. Nak tahu tiada kelemahan langsung? Tengok bukan satu langit. Tuhan kata tengok 7 lapisan langit. Nak punya kata hebatnya Allah ni, Allah tak kata satu langit. Tuhan kata sampai 7 langit. 7 langit tu umpama binaan yang kukuh. Jadi kita dah sebut dah sebelum ini. Apa relevannya menyebut langit sebagai bukti menghidupkan orang mati? Kerana apa? Kerana nak ciptakan langit dan bumi ini lebih susah daripada nak menciptakan manusia. Namun begitu bagi Allah ni, dia tidak ada sebarang sifat susah. Betul tak? Cuma Allah nak memahamkan manusia. Kalau langit punya luas tu bukan 1 tapi 7 tu pun kan, yang sangat kukuh itu yang di atas kita tu, itulah bukti Allah mampu jika sekadar nak menghidupkan manusia yang telah pun mati. Sangat senang bagi Allah Azza wa Jalla. Okey. Kemudian kita pergi kepada bukti yang ke-8, iaitu ayat yang ke-13. Boleh bacakan ayatnya? Teruskan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وجعلنا سراجا وهاجا صدق الله العظيم. Okey, Terjemahannya, dan kami telah mengadakan matahari menjadi lampu yang terang benderang cahayanya. Siraja dekat situ merujuk kepada apa? Merujuk kepada kalau ikutkan dia, kita terjemah dia bentuk seperti lampu pelita lah. Tapi sifat dekat situ sebenarnya merujuk kepada matahari yang Allah menyamakan ia seperti pelita yang mengeluarkan cahaya. Dia punya terang tu adalah wahaja, yang terang benderang. Okey. Mari kita fikir sekali lagi. Dekat mana perkaitan bukti matahari yang umpama pelita mengeluarkan cahaya yang sangat terang benderang ini dikaitkan sebagai bukti Allah itu berkuasa untuk menghidupkan orang mati? Macam mana tu? Apa perkaitan dia?
berkaitan dia. Yang tadi tu cerita pasal siang yang untuk cari rezeki, ayat sebelum tu. Okey. Okey Kak, lagi Kak. Jadi siang tu kena ada matahari lah, terang untuk cari rezeki. Untuk mencari kehidupan siang. Okey. Secara umumnya kita maksudnya secara umumnya kita mengetahui bahawa matahari ini di antara planet Allah yang sangat besar. Tapi orang Arab dia tak fahamlah macam kita memahami tentang ada berapa planet, matahari itu planet yang besar, betul tak? Tapi dari sudut konteks mereka memahami bahawa matahari ini adalah apa? Banyak matahari ini berfungsi untuk mendatangkan sumber kehidupan. betul. Dia kaitkan dengan sumber kehidupan. Matahari inilah yang mendatangkan yang telah membuka baju yang pada waktu malam tu kan, sebab malam tu kan dia jadi sebagai pakaian. Pakaian tu telah menutupi manusia pada waktu malam. Jadi kalau tiada matahari, bagaimana siang itu boleh berlaku? Dalam masa yang sama, Allah ni dia nak mengkaitkan juga dari sudut sumber rezeki yang ada dikaitkan dengan matahari. Dalam masa yang sama, dia kaitkan dengan waktu jugalah. Kita fahamkan. Matahari memang digunakan untuk menentukan waktu. Siang, malam, begitulah. Jadi itu kita faham dia secara umumnya mudah kita faham. Matahari itu besar kan berbanding dengan bumi dan sebagainya kan. Jadi itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Matahari ini juga dalam ayat ini dia, kalau kita nak faham kenapa disebut matahari ini, dia macam dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin ingat tak Allah kata di antara bukti Allah tu berkuasa, Allah telah Allah kata la syamsu yanbaghi laha la syamsu yanbaghi laha tu kan an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar tu. Jadi Allah nak bagi tahu bahawasanya cahaya matahari itu di bawah kekuasaan dia, Allah yang takbir dia. Dan matahari itu juga sebenarnya punca kepada datangnya siang, dan dia dikaitkan juga dengan fungsi matahari itu dengan tumbuh-tumbuhan yang kita akan jumpa pada ayat yang berikutnya. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, kita pergi kepada bukti yang terakhir yang ke-9, iaitu pada ayat nombor 14, ayat 15 dan ayat nombor 16. Kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-14. Bukti yang ke-9 ni dia berada pada perkataan al-mu'sirat. Jadi al-mu'sirat di sinilah yang menjadi bukti yang cover 3 ayat. Ayat nombor 13, 14 dan juga ayat nombor 14, 15 dan 16. Okey, siapa boleh bacakan ayat nombor 14? Kemudian bacakan terjemahan dia. Teruskan Ustaz 14, 15, 16 kali. Boleh. Silakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنزلنا من المؤصرات ماء ثجاجا. Artinya, dan kami telah menurunkan dari awan air hujan yang mencurah-curah, linukhrija bihi habban wa nabata, untuk kami mengeluarkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, wa jannatin alfafa, serta kebun-kebun yang subur bertaut-taut pokoknya. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Benarlah kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Ayat nombor 14, Allah telah menurunkan al-mu'sirat. Okey.
Al-Mu'sirat sebenarnya berlaku perbezaan pendapat di kalangan para mufassir. Ulama tafsir sebenarnya mereka berbeza pandangan dalam menentukan makna al-mu'sirat itu apa. Ada pendapat yang mengatakan al-mu'sirat dalam ayat itu sebenarnya adalah angin. Jadi kalau ikut ayat itu bunyinya, kami telah menurunkan dari angin. Al-mu'sirat tu ada yang mentafsirkan ia sebagai ar-riyah, iaitu angin. Ini adalah pendapat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pendapat Ikrimah, pendapat Mujahid, Qatadah dan Ibnu Zaid lah. Pendapat kedua kata al-mu'sirat di sini sebenarnya adalah awan, iaitu as-sahab. Okey, adalah as-sahab. Pendapat yang kata al-mu'sirat adalah as-sahabu, iaitu awan, adalah pendapat yang didokongi. Okey, pendapat yang didokongi oleh Sufyanus Tsauri, termasuk salah satu pendapat Ibnu Abbas, Ar-Rabi' dan lain-lain lah. Okey, kenapa macam ni? Kenapa berlakunya perbezaan? Kerana memang maknanya memang begitu maksudnya. Al-mu'sirat boleh diterjemahkan sebagai angin, boleh juga diterjemahkan sebagai awan. Okey, ada pendapat ketiga kata. Al-mu'sirat itu sebenarnya adalah awan yang bersatu dengan air hujan tapi belum turun lagi air. Sebenarnya dekat-dekat je, betul tak? Kita tahu kan, sebenarnya ayat 14 tu sebenarnya Allah nak cerita tentang apa tu? Mak tu sebenarnya adalah nak jadi hujan. Ya. Maksudnya kat situ kan ada perkataan ma'a kan. Ma'a tu air kan. Sebenarnya Allah cerita pasal hujan. Tapi Allah ni, dia ingat tak? Orang yang mati ni, dia kan ada proses kan. Mati, bangkit, dia akan bergerak, proses. Jadi cara Allah nak menerangkan turun hujan tu, Tuhan tak kata direct, kami telah turunkan hujan. Kan, senang macam tu kan. Tapi sebenarnya Tuhan nak bagi mereka ni fikir tau. Fikir sikit. Kan. Tentang bagaimana proses nak jadikan air hujan tu. Sebenarnya Allah nak mereka ni rasa takjub bahawa Allah ni berkuasa. Sebab nak hidupkan orang mati ni perlu proses apa? Sebab kita tahu, kalau kita mati, daging dah tak ada, betul? Kan? Tangan dah tak ada, kaki dah tak ada, yang tinggal satu tulang kecil je. Tapi macam mana dia boleh hidup? Jadi Tuhan pun bawa lah contoh, kalau hujan nak turun tu pun ada proses-prosesnya, ada anginnya, ada awannya, baru turun hujan. Okey, boleh faham kat situ kan? Sebab kita tahu pun, kita memang sedia tahu, nak jadi hujan ni mesti melibatkan apa? Awan, mesti melibatkan juga angin. Angin akan bantu awan kan, dan sebagainya. Okey. Kemudian Allah kata air hujan yang turun itu sajjaja. Sajjaja tu maksudnya apa? Sajjaja ni maksudnya yang dia jatuh secara mencurah-curah, secara turun menurun. Itulah sajjaja. Okey. Maknanya Tuhan nak kata ayat 14 ni sebenarnya cerita tentang bagaimana terjadinya hujan yang turun mencurah-curah. Cuma para ulama khilaf mu'sirat tu apa? Sama ada dia merujuk kepada angin ataupun merujuk kepada awan. Ada yang kata dia belum cerita bab air hujan lagi. Macam kita sebut tadi itulah. Tapi akhirnya jadilah hujan ma'a tu, iaitu air hujan turun mencurah-curah.
Okey. Nanti saya akan saya akan minta tuan-tuan relatekan kenapa air hujan yang turun mencurah-curah tu dikaitkan dengan menghidupkan orang yang mati. Nanti kita akan tanya soalan itu. Kita teruskan dengan ayat yang berikutnya. Tengok ayat berikutnya. Okey, ayat 15 silakan. Ayat 15 dah baca tadi kan? Linukhrija bihi, untuk kami nukhrija. Nukhrija tuan terjemahkan apa tu? Nukhrija terjemah sebagai apa? Mengeluarkan. Kalau mengeluarkan dia lebih macam sangat kena. Sebab ada yang menterjemahkan menumbuhkan, betul tak? Linukhrija bihi. Kan? Tumbuhkan. Betul. Dia sebenarnya Tuhan nak kata menumbuhkan. Tapi kenapa guna perkataan khoroja, keluar? Kenapa nak kata keluar? Dia, ingat ya, sekarang ni perbincangan kita konteks tentang apa? Konteks tentang nak menghidupkan orang yang telah mati, nak jadi kiamat. Betul tak? Jadi Tuhan nak sesuaikan konteks perbincangan tu, sampaikan ayat yang nak kata manusia keluar daripada bumi, keluar nak pergi pada mahsyar tu pun Tuhan guna pada perkataan keluar itu pada air hujan yang kena pada tanaman tu. Kena pada tanah, lepas tu tanah itu nukhrija, keluarkanlah. Apa dia? Habba, bijian, lepas tu pula wanabata, dan juga tumbuhan. Okey. Habba semua jelas ya. Habba ni bentuk biji-bijian lah. Kalau nabata dia macam sayuran. Itu dia panggil wanabata. Assalamualaikum. Wan Rus minta mute. Ustaz minta saya jadi co-host, Ustaz. Iya. Saya lupa lah. Kak boleh turun mute kan Puan ni. Saya lupa tadi. Okey, tak apa. Kak mute. Okey. Okey. Minta maaf. Lepas tu saya terkejut juga tadi tu. Bunyi apa tu? Masya Allah. Tak apa. Sambil belajar. Jaga anak ke. Jaga cucu ke. Alhamdulillah. Okey. Faham ayat nombor 15 tu? Kan? Maksudnya, mudah. Ingat ya. Allah, ingat, setiap penggunaan kalimah ke, perkataan ke dalam ayat ni, dia sebenarnya dia nak kaitkan dengan konteks perbincangan dia. Okey. Kenapa Allah sebut nabata? Kenapa Allah sebut haba wa nabata? Kenapa tak sebut haba saja? Kenapa tak sebut nabata saja? Kan? Kalau bagi kita, haba ni biji-bijian termasuk tumbuh-tumbuhan tak? Termasuklah tumbuh-tumbuhan kan? Sayur-sayuran pun termasuklah tumbuh-tumbuhan. Tapi kenapa Allah nak sebut dua? Sebenarnya dia ada kaitan juga dengan kiamat. Kenapa? Nanti kita akan jumpa cerita dia. Allah ni, dia maha bijaksana. Jadi Allah Ta'ala dia nak kata macam-macam boleh keluar dari tanah tu. Ada makanan yang berbentuk biji-bijian, ada makanan yang berbentuk sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan. Sebenarnya sama macam kalau kita keluar nanti daripada kubur, ada orang yang apa? Kan? Ada orang yang bahagia, ada orang yang tak bahagia, ada orang yang terkejut, ada orang yang dah bersiap sedia. Jadi cara Allah nak cerita pasal orang yang hidup selepas keluar dari kubur tu, Allah bawa cerita tu pemakaiannya pada tumbuh-tumbuhan yang keluar. Okey, tapi belum jawab lagi soalan yang air hujan tu mencurah-curah tadi tu, apa berkaitan dia? Nanti kita akan dapatkan jawapan dia. Okey. Kemudian ayat nombor 16 apa? Wa jannatin, dan juga kebun-kebun alfafa. Alfafa tu kita terjemahkan apa sebagai alfafa kat situ? Alfafa tu kebun-kebun ni apa? Lebat. Ya, alfafa. Lebat atau bertaut-taut. Yang subur bertaut-taut pokoknya.
Subuh bertaut-taut Rapat-rapat tu. lah maknanya. Betul, rapat-rapat. Dia memang rapat-rapat lebat lah. Lebat ni kan dia macam Rendang. dia macam Al-Fafa tu memang dia nak cerita tentang rapat-rapat lebat. Okey. Sekarang ni kan, cuba kita korek lagi, kita dalam lagi. Kenapa sampai Tuhan nak kata keluar kebun-kebun yang buah-buah dia macam rapat-rapat lebat. Sebenarnya. Sedangkan perbincangan tentang hari kiamat kan, nak hidupkan orang mati ni. Cuba tuan-tuan linkkan. Nanti kita masa nak hidupkan semula pun Allah akan buat untuk balik sampai cap jari semua ni pun Allah jadikan lengkap. Okey, lagi apa kaitan yang keluar buah yang berkumpul rapat-rapat lebat? Memang macam tu nak dihidupkan semula, nanti pun ramai-ramai yang bangun dikeluarkan daripada kubur. Okey, jazakumullah khair. Jadi Allah Taala ni dia nak kata hampa ni nanti kalau hidup di akhirat macam buah-buah tu jugalah. Kan? Nanti kamu jadi macam Al-Fafa. Maksudnya kita akan duduk berapat-rapat kan. Dikumpul daripada masyarakat, umpama buah-buah yang keluar dengan lebat. Kan? Duduk dekat-dekat. Itu dia panggil Al-Fafa. Okey. Tak apa. Okey. Boleh faham tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah? Bijaksananya Allah Ta'ala ni nak menyampaikan maklumat tu sampai memang kes tu sangat macam dia kata orang memang bagi contoh yang paling dekat dengan dia orang, sebab memang orang Arab musyrikin ni mereka tanam pokok, betul tak? Mereka pun tahu istilah Al-Fafa tu kan, mereka pun tahu daripada tanah yang linuh rijal tadi tu akan keluar macam-macam jenis tumbuhan. Maksudnya kan dalam tanah tanam benih, lepas tu keluar macam-macam. Ada yang jadi sayur, ada yang jadi biji-bijian. Betul tak? Mereka faham konsep daripada dalam tanah, keluar dari tanah, ada jenis tumbuhan berbeza-beza. Sebenarnya sama tak macam apabila kita mati hidup balik? Kita akan keluar daripada mana? Dari kubur, Ustaz. Dari tanah juga, Ustaz. Dari tanah. Betul. Umpama tanaman dari dalam tanah keluar dari tanah. Betul tak? Macam kita juga dalam tanah keluar dari tanah. Okey. Persoalan saya adalah ayat nombor 14 tadi tu. Apa berkaitan hujan yang mencurah-curah turunnya air tadi tu? Berturut-turut turun, kita panggil hujan lebat lah. Mencurah-curah. Okey. Apa berkaitan dengan kaitan dengan nak keluar pada kubur, lepas tu pula keluar jenis-jenis yang banyak, lepas tu pula lebat, rendang. Apa berkaitan dia dengan konteks perbincangan kita? Kat mana perkaitan dia menjadi bukti bahawa Allah mampu untuk hidupkan orang mati? Cerita. Kan ada hadis. Nanti kita pun yang tulang sulbi yang dah tulang yang dihidupkan nanti pun melalui air hujan juga. Hadis apa kau tak ingat? Okey. Kena tu lagi. Yang tu salah satu cara Allah nak hidupkan semula manusia, sama macam mana Allah menghidupkan biji-bijian daripada tanah tu. Okey, jazakumullah khair. Jazakillahu khairan. Okey, betul. Allah cerita begini, kita tahu kan, sebenarnya kita ni Allah hidupkan selepas mati, dia bukan sebiji lah, bahasa kita maksudnya, dia sama macam mana Allah menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuh-tumbuhan, dia memerlukan air, betul? Untuk dia tumbuh, keluar tunas dia, keluar dahan dia, batang-batang dia. Tapi sebelum tu, tumbuhan tu kat mana? Dalam bumi lah, kan biji benih tu. Tapi dia nak keluar, dia perlukan air untuk dia keluar. Air tu bukan sikit pula, mencurah-curah nak turunkan. Okey, sebenarnya samalah macam kita. Kalau kita mati nanti, seperti hadis yang Kak sebut tadi tu kan, kita tahu kan hadis yang nanti kita semua akan tinggal hanya satu tulang je, tulang kecil je tu. Di istilah dia tulang koksik tu. Dia panggil tulang sulbi tu lah. Daripada tulang tu dia sama macam bentuk biji benih tu, kecil je. Daripada biji benih tu
daripada tulang tu Allah akan sebenarnya menurunkan hujan. Sebenarnya kalau kita baca ayat Quran, Allah dia terang tahu maklumat tu. Tapi bukan surah An-Naba lah. Okey, saya tunjukkan ayat Quran di sana. Saya tunjukkan. Cuma tuan-tuan dan perempuan tak perlu buka ayat Quran lah, sebab nak jimat waktu. Saya akan paparkan nota alam akhirat yang saya pernah buat lah. Saya tunjukkan ayat Quran tu. Sat kan? Tengok dekat sini. Okey, nampak tak yang ni? Sekejap. Nampak tak ayat ni? Sat. Nampak Ustaz. Surah Ar-Rum ni ke? Ya. Mana pula ayat dia? Dia sebut kiamat ni nota pun dah hilang. Tak nampak. Macam mana ni? 77. Yang ni. Cara manusia dihidupkan sekejap. Apa dia jadi? Dia macam, kalau dibesarkan macam tak nampak. Tapi setakat ni boleh nampak tak yang saya paparkan ni? Aku surat 77. Dekat laptop nampak Ustaz. Dekat phone pun boleh zoom ni. Boleh zoom, dah nampak ni? Nampak kalau Dah laptop nampak. memang nampak. Kejap. Sekejap sana. 100. InsyaAllah. Allah. Oh, ni muka surat pula. Maafkan saya. Alright. Okey. Cuba tengok ni. Tajuk cara maksud hidupkan semula. Jumpa kan? Mana dia punya. Okey. Tengok dekat tajuk ni. Cara dihidupkan semula. Jumpa kan? Okey, cuba tengok surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum ayat 19. Allah kata apa dekat surah Ar-Rum ayat 19 ni? Allah kata, tengok ayat yang saya bacakan ya. Yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Tuhan kata apa? Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ni yang ni macam cerita telur lah. Telur mati, keluar daripada telur, ayam hidup. Contoh macam itulah. Lepas tu Allah kata apa? Allah menghidupkan bumi sesudah mati. Hidupkan bumi sudah mati itu maksudnya bumi yang kering kontang. Ketandusan. Betul, tak ada tumbuh-tumbuhan tumbuh. Tapi bumi yang kering kontang tu Allah boleh suburkan dia. Okey, sesudah dia mati. Sudah dia mati tu maksudnya kering kontang lah. Akhirnya subur tanah tu, keluar tumbuh-tumbuhan. Lepas tu Allah kata apa kat ujungnya? Wa kadzalika tukhrajun. Macam itulah kamu akan dikeluarkan. Macamlah kamu dikeluarkan tu maksudnya apa? Macam mana Allah menghidupkan bumi selepas dia mati, yang asalnya tak ada tanam-tanaman, boleh keluar tanam-tanaman di atasnya, macam itulah Allah menghidupkan kita nanti. Baca satu lagi ayat. Tengok ayat ke-50 surah Ar-Rum. Allah kata apa dekat ayat tu? Ayat nombor 50. Fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Inna dhalika lamuhyil mauta. Saya tak pernah nampak ayat dia ni. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tengok. Maka lihatlah olehmu kepada kesan-kesan rahmat Allah, iaitu hujan. Bagaimana dia menghidupkan bumi setelah mati. Kemudian yang demikian kekuasaan Allah, sesungguhnya Allah yang berkuasa sedemikian menghidupkan bumi yang mati, berkuasa menghidupkan orang yang telah mati. Kita tengok satu lagi ayat dia. Kita boleh tengok dekat surah Fatir ya, ayat nombor 9. Surah Fatir ayat 9 Allah kata apa? Dekat sini jawapan dia. Allah jualah yang menghantarkan angin, lalu angin itu gerakkan awan. Kemudian kami halakan awan itu ke negeri yang mati, iaitu yang kering kontang. Lalu hiduplah bumi itu sesudah matinya. Macam tu jugalah kebangkitan manusia.
Nampak tak? Jelas tak? Banyak kali Allah ulang Allah ulang banyak kali dalam ayat Quran macam mana asalnya bumi tu mati, tak ada tumbuh-tumbuhan, macam itulah Tuhan akan buat kita mati, Tuhan hidupkan kita balik. Itulah jawapan. Okey. Itulah jawapan. Jawapan kepada apa? Itulah jawapan kepada mengapakah penyebutan turunnya hujan yang lebat, yang dikaitkan dengan angin dan awan tadi, dijadikan sebagai bukti Allah itu berkuasa menjadikan kehidupan semula selepas mati. Okey, jelas tak tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah? Ada siapa-siapa nak tambah tak? Ada siapa-siapa nak memberi maklumat tambahan? Dipersilakan kita bincang-bincang untuk apa yang kita pelajari pada petang ini. Maka selesailah kita 9 bukti bahawa hari kehidupan semula selepas mati itu memang Allah Ta'ala mampu, tak dapat dinafikan lagi. Maka nak memahaminya bagaimana, maka Allah telah mendatangkan beberapa contoh. Seperti contohnya, kita tidur, kemudian bangun, betul. Tumbuh-tumbuhan hidup, begitulah kehidupan manusia selepas mati. Okey. Habis ayat yang ke-16. Okey. Setakat dijelaskan tuan-tuan dan puan-puan, boleh ikut tak, boleh linkkan, maksudnya boleh buat hubung kait tak antara ayat dengan satu ayat. Lepas tu mesti dia begininya. Ayat Quran yang kita bincang dalam surah ni, dia mesti kena kaitkan dengan konteks perbincangan kita. Dia mesti pergi ke situ. Supaya sebab kita nak cari jawapan, macam ni, kita nak cari jawapan, kenapa pula lah sebut tentang awan lah, sebut tentang begini, nak dapat jawapan tu dia mesti pergi kepada perbincangan surah tu. Dia takkan lari daripada konteks surah An-Naba tu. Tapi kita dapati, apa kita dapat belajar? Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan sekadar maha berkuasa kan, tapi cara Allah nak menyampaikan maklumat tentang hari kehidupan semula ni sangat, kita kata apa, memang sangat indah, sangat cantik, kena pada suasana orang Arab yang memang sangat dekat dengan tumbuh-tumbuhan, betul tak? Sangat memerlukan cahaya. Macam kita dulu, kita ada elektrik, mereka perlukan cahaya. Kan cahaya itu Allah gambarkan matahari sirajan wahaja tadi. Dah begitulah sebaliknya. Baik, ada sebarang persoalan, pertanyaan lain? Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tak kaitan dengan manusia itu dijadikan daripada 80% air? Ada kaitan. Kejap. Apa dia? 80% air. 70 hingga 80% air. Okey. Kita okey. Itu nak dikaitkan dengan apa tu? Dengan air hujan tadi ya? Dengan air hujan. Okey, betul. Secara umumnya memang kita ni Allah ciptakan, sebenarnya semua alam ni, makhluk ni Allah cipta daripada air. Kan? Allah ciptakan kita semua daripada air. Kita ni mengandungi unsur-unsur air. Sebab memang ada dalam surah apa yang Allah kata setiap itu dia memang daripada air. Dalam surah Al-Mulk ya, dalam surah Al-Mulk Allah membawa pendekatan pentingnya air ni, Allah letak pada penutup surah Al-Mulk. Ingat tak penutup surah Al-Mulk kan ayat 30 kan pasal air kan? Allah kata siapa lagi yang mampu korek air tu daripada tanah-tanah kan, kau ambil lah berdoza ke cangkul ke, korek air tu, kalau air tu kering, siapa yang boleh mendatangkan air tu, keluarkan air tu mengalir? Para ulama cari jawapan, kenapa pula lah sebut air ayat yang terakhir sekali surah Al-Mulk tu?
Lepas tu para ulama kata, para ulama menemukan pada mula-mula Al-Mulk. Al-Mulk ayat kedua pasal apa? Pasal menghidupkan kan? Allazi khalaqal mauta wal haya. Allah telah menciptakan mati dan hidup. Pembuka Al-Mulk tentang hidup dan penutup surah Al-Mulk tentang sumber air. Maka kata para ulama, bersatulah pembuka dan penutup maklumat dalam surah Al-Mulk. Nak hidup memang perlukan air, dan semua hidup pun sebenarnya adalah dari air. Maka kita ini perlukan air dalam tubuh badan kita semua, dan apabila kita mati, kita pun juga akan kembali dihidupkan dengan air hujan yang Allah akan turunkan sebelum berlakunya tiupan sangkakala yang kedua. Dia, kalau kita belajar susunan proses hari kiamat, selepas, namanya sebelum Allah memerintahkan malaikat meniup sangkakala yang kedua untuk menghidupkan orang yang dah mati, Allah akan pastikan tubuh badan manusia ni kembali cantum. Tulang-tulang dia yang tak ada tu akan dicantum balik. So macam mana nak cantumkan balik tulang-tulang, daging-daging yang tak ada telah dimakan oleh tanah sebagainya? Itulah fungsi air. Allah akan menurunkan air hujan dari langit, akan menimpa kepada tulang yang kecil tadi tu, maka air itulah yang akan menumbuhkan balik dagingnya. Tapi belum hidup lagi. Sebab roh kita tu masih berada di luar. Tapi jasad dia dah ada. Macam kita mati kan, kita mati, jasad kita dikebumikan. Roh kita hidup je. Jadi apabila berlaku tiupan sangkakala yang kedua, baru roh itu akan kembali kepada empunya badan yang telah lengkap Allah Ta'ala cantumkan kembali. Allah buat dia kembali. Lepas itu, barulah kubur ini akan dibongkarkan, kubur terbelah. Umpama tumbuh-tumbuhan dibelah tanah-tanahnya, keluarlah tunas-tunasnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ustaz ni ada apa ni? Aisyah tanya. Ni tajuk ni masuk, perumpamaan ni masuk dalam list kelas perumpamaan ke? Ini sebenarnya dia bukanlah perumpamaan. Dia macam perumpamaan, tapi dia bukan perumpamaan. Dia macam mana? Faham tak perumpamaan? Bukan amsal lah, dia bukan amsalnya tajuk dalam tajuk dia tu. Bukan, tapi dia macam amsal. Maksudnya manusia dihidupkan selepas mati, disamakan, dimisalkan seperti mana. Cuma perumpamaan ni dia macam ni. Perumpamaan ni dia umpama apa tak umpama. Contoh kita kata macam ni. Umpama aur dengan tebing. Macam ni lah. Macam kita kata bagai air yang dicincang takkan putus. Ada tak cincang air? Tak ada. Itu umpama saja. Contohnya macam malam ni insya-Allah kita akan belajar tentang perumpamaan orang yang naik bukit, naik bangunan tinggi, tempat tinggi, dadanya rasa sesak. Ada dalam surah Al-An'am ayat 125 kita akan belajar malam ni. Jadi Allah umpamakan orang yang tak nak terima Islam ni, dada dia ni sesak sangat. Dada ni sesak, sempit. Umpama sempitnya dada dia tu, umpama dia naik tempat yang tinggi sampai ke langit, nak naik tempat tinggi, sesak nafas dia. Itu umpama. Tapi umpama tu betul. Naik ke bukit tinggi tu kan, nafas jadi sesak. Dan kita naik 10 tangga pun dah, ya Allah, dah menggah-menggah kita. Bayangkan kalau naik beratus-ratus tangga, makin tinggi makin oksigen tak ada, makin tinggi makin oksigen tak ada. Itulah yang Allah dah terangkan lama di dalam Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala alam. Okey Kak. Kalau tiada kita Ustaz. Ya. Ayat dari
ayat yang ke-6 hingga 16 ni merupakan semua soalan Allah secara bertubi-tubi. Ya. Ditujukan kepada kaum Quraisy kan? Kepada kaum yang tidak mempercayai ingkar, kan? An-Naba'ul Azim tu, ya betul. Okey. Jadi apa ni tafsirannya dan tadaburnya, kalau kalau untuk kita mengambil pengertiannya terhadap segala seperti Ustaz huraikan tadi, berkenaan dengan kehidupan, kematian, bagaimana Allah mencantumkan semula tulang-tulang yang telah hancur, kan? Tetapi semasa turunnya ayat-ayat ni kepada baginda Rasulullah, adakah apa ni perkara ni di-explain, diterangkan kepada kaum yang ingkar ni, Ustaz? Ya, sudah pasti. Sebab ayat-ayat yang telah diturunkan kepada Nabi sudah pasti akan disampaikan kepada kaum kafir Quraisy. Sebab salah satu sifat Rasul adalah tabligh, iaitu menyampaikan. Jadi apabila dengan penerangannya sekali, Ustaz. Iyalah, sudah pasti penerangan sekali. Ya. Kalau kita baca secara literal, kita baca macam tu je, kan? Kalau kita tanpa menghadam secara deep maksud yang tersirat di setiap ayat-ayat ni, kan, Ustaz? Betul. Ya. Dia ayat Quran turun tu sebab tu dia dekat, contoh tu dekat dengan mereka sebab mereka bercucuk tanam. Maka contoh paling dekat nak kata tu, buatlah contoh cucuk tanam, air hujan mencurah-curah sebab mereka sangat memerlukan air hujan. Jadi Quran turun dalam bahasa Arab. Jadi orang Arab sangat memahami apa yang nak disampaikan. Sebab justru itu dia begini, dia contoh-contoh yang diberi ni pun memang mereka telah lalui, mereka guna, ada sekeliling kiri dan kanan. Jadi itu contoh yang memang difahami oleh orang Arab musyrikin. Cuma dari sudut sains tu Nabi tak ceritalah. Taklah dapat kita cerita dalam bentuk seperti kita kata dalam bentuk pertanian ke, dalam bentuk saintifik ke. Sebab zaman Nabi tidak ada lagi dapat dibuktikan seperti itu. Tapi tidak menafikan bahawa mereka yang ada zaman tu dah faham macam mana tumbuhan itu keluar dari tanah, macam mana nak bertani, macam mana keluarnya benih-benih itu daripada itu, sudah pasti mereka memahami. Sebab mereka orang yang bertani, mereka tahu keperluan air perlu banyak, itu yang mencurah-curah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sebenarnya apa? Ustaz? Ya, silakan. Wa antum jazakumullah khair. Ya, Kak. Sambung, Kak. Sebenarnya apa yang Allah cerita dalam Quran ni sebenarnya memang dekat dengan orang Quraisy Mekah waktu tu sebenarnya. Jadi macam bagi kita baca ayat tu, mungkin kadang-kadang kita rasa tak kenal kita sebab setengah kita bukan petani. Tapi kalau nak kita faham maksud tersirat di sebalik tersurat tu, kita kena faham sebenarnya benda tu, kita dapat ilmu tadabbur tu sebenarnya, Ustaz. Ya, jadi cara nak dapat yang tersirat itulah mesti kita membuat hubung kait di antara satu ayat dengan ayat. Dan dia mesti dikaitkan dengan penamaan surah. Mesti dia dikaitkan dengan tujuan surah. Ya, tujuan surah. Faham, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Kita dapat 9 minit. Terima kasih semua. Jazakallah khairah. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.